Tes sekejap saya nak test suara saya dengar ke tak. Saya nak test suara saya dengar ke tak. Okey, jelas. Suara saya jelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang join ni. Hari ni saya nak sambung sebab minggu lepas tak sempat nak habiskan quickie. Hari ni kita akan pergi ke quickie lah, copywriting board. Software copywriting. Kita akan pergi ke software copywriting malam ni. Sebelum tu saya nak sharekan sekejap saya screen sekejap. Saya share screen saya sekejap. Okey, untuk yang beli combo biasanya akan dapat email lebih kurang macam ni lah. Email macam ni. Yang atas sekali dia tulis F-Boom. F-Boom, bahagian F-Boom. Saya tak nampak lah, sekejap saya tak nampak, saya share. Kecil sangat, sekejap saya stop share, saya share lain. Tak nampak pula. Sekejap mana saya punya Telegram. Okey. Sebelum tu, apabila kita beli combo, biasanya kita akan dapat email macam ni lah lebih kurang. Dia ada garis-garis ni F-Boom. Yang atas ni bahagian F-Boom. Semua ni kalau nak faham email tu, semua ni bahagian F-Boom. Ini tutorial dekat YouTube, tutorial F-Boom. Lepas tu group support F-Boom, group Telegram dia. Lepas tu baru download. Download kat sini lah untuk F-Boom. Lepas ni untuk lesson key F-Boom, sama je. Lepas tu dia ada bonus lah. Bonus, ada 2 bonus lah kalau setiap beli, bila kita beli F-Boom ni. Lepas tu kita akan dapat, sebagai beli combo akan dapat Wabus pula. Yang bawah ni Wabus. Wabus ni yang untuk WhatsApp lah. Yang ni software, nak download software dia. Lesson key dia. Ni admin untuk minta lesson key Wabus tu. Lepas tu baru tutorial dia. Tutorial dia dekat ni lah, dekat group support Facebook dan bonus. Ni bonus. Bawah ni semua bonus. Yang bawah. Lepas tu yang bawah last kali baru quickie. Dia ada garis-garis macam ni, quickie. Baru bahagian quickie. Ni quickie. Klik je. Masuk password kita. Lepas tu ada tutorial dia. Ni tutorial cara nak guna lah. Boleh tonton nanti. Lepas tu ada bonus. Ada bonus juga. Dalam tutorial ni ada bonus. Ada bonus dia menarik lah. Kau tengok. Dia ada pasal ni USP Hero. Ni best. Ni cara nak elak kita post banyak kat Facebook. Cara nak elak kita daripada kena block lah. Atau kita post banyak iklan. Cara nak dia bukan saja cara. Sekarang ni dah masuk sampai ke FB Ads dah. Dia ada dia punya modul dia, rasa iklan viral ni. Asalnya dia ajar cara nak elak kita post banyak daripada kena group. Ni bonus quickie lah. Sekarang ni dia dah masuk ke sampai ke FB Ads lah. Dia ada modul dia. Kalau kita tekan ni nanti dia masuk lah. Lepas tu ada design hero. Ni benda yang penting. Dia akan ajar cara guna Canva untuk design.
Benda yang penting sekali bila kita buat iklan, design lah benda yang kita punya gambar. Gambar tu pastikan bila orang scroll kat telefon, scroll, dia tengok gambar kita, dia stop. Itu yang penting tu. Copywriting nombor 2 lah biasanya. Kalau tanya saya, bagi saya yang first kali marketing kena bagi orang stop. Jadi design lah. Design ni boleh belajar guna Canva, menarik. Nak buat poster ke ada, nak buat gambar yang terkejut ke, semua ada. Ada tunjuk lah cara dia. Gambar terkejut, gambar excited, semua gambar yang menarik lah. Bila orang scroll pun dia tengok, apa hal gambar macam ni. Dia akan stop lah. Ada yang part 2 ni lah. Yang atas ni cara untuk buat poster lah. Buat poster program macam tu. Yang bawah ni nak buat gambar untuk iklan lah. Lepas tu ada ni TikTok Ads, bonus juga. Lepas tu ada yang ni. Video hero ni, ada 2 video. Dua benda lah yang penting biasanya untuk copywriting ni. Copywriting nombor 2, yang pertama gambar atau video kita lah. Pastikan bila orang scroll dia akan berhenti lah tengok gambar atau video kita, baru dia baca copywriting kita. Jadi ni pelengkap lah, bonus dia pelengkap. Biasanya bonus dia pelengkap lah. Saya gambar ni dengan video ni, saya memang manfaatkan lah bonus dia ni. Okay. Ini bonus bonus quickie. Okay, saya balik ke ni. Sekejap lepas tu ni yang dapat VIP ni lah. Kalau siapa yang beli hari tu dapatlah masuk Solvit Academy cuma. Okay, klik quickie je, lepas tu masukkan password, dia akan keluar paparan seperti ni. Dia akan keluar paparan macam ni lah. Ini quickie. Buat masa ni quickie boleh menghasilkan 2 jenis kategori lah. Mix and match dan mix and arrange. Yang ni akan datang, teknik santau ni, teknik copywriting santau ni akan datang. Storytelling pun akan datang. Dan ni, ayat-ayat magnet ni pun akan datang. Sebab apa? Sebab tak cukup maklumat lagi. Setiap kali orang guna, kita akan dapat maklumat dan kita akan kumpul baru kita boleh pergi ke step kedua lah. Sekarang ni maklumat masih tak cukup lagi. Bila setiap kali orang mungkin ada ejen hartanah ke dia guna mix and match ni, kita dapat data. Kita dapat data, kita kumpul nanti dia barulah kita boleh buat teknik ni lah, copywriting jenis santau, storytelling dan ni ayat magnet. Buat masa ni ada 2, tapi saya memang gunakan kedua-dua ni lah. Ni saya jarang guna. Saya banyak manfaatkan yang ni lah. Sama je lebih kurang 2 ni, tapi copywriting dia berbeza lah. Dia ada 5 kategori copywriting ni. Biasanya saya tekan ni lah. Tekan ni, kita akan mula buat copywriting. Sekejap saya nak check skrin saya nampak tak. Okay, skrin saya jelas. Okay. Bila kita tekan tadi, dia akan masuk ke paparan macam ni. Ada 6 elemen. Kita boleh pilih 6 elemen. Kalau kita nak copywriting panjang, kita pilih ke 6. Testimoni kita letak, manfaat, USP. USP ni kau nak tahu apa benda, ada dekat bonus quickie tu pun ada cerita pasal USP. USP ni benda yang membezakan kita dengan pesaing kita. Contohnya kita ejen Kowe kan ramai. Kita kena pilih satu USP yang membezakan kita dengan pesaing-pesaing kita. Tu USP. Benda yang kita berbeza lah. Kita masukkan kat sini USP, fakta dan ni biasalah call to action, CTA. Ni kalau kita nak buat copywriting panjang, tapi tak panjang sangat lah. Saya biasanya gunakan satu je. Saya tak gunakan semualah. Saya biasa gunakan headline memang ada. Lepas tu manfaat dan CTA. Macam tu lah. Tak apa saya akan gunakan testimoni ke. Kalau saya guna gambar orang sedang WhatsApp, saya akan masukkan testimoni. USP pun saya guna. Biasa saya guna 3 je lah. Biasa saya guna 3. Headline, contoh saya guna manfaat.
dan CTA. Dia minimum 3. Saya guna 3 sebab saya biasa saya guna copywriting yang tak panjang lah. Saya tak suka copywriting yang panjang. Saya pendek je lah. Nak guna semua pun okey sebab customer ada yang suka yang panjang, ada yang suka pendek, tak ada masalah, sama je. Saya pilih headline, manfaat dan CTA, call to action. Tekan je pasal copywriting ni, tekan yang bawah ni. Okey. Dia akan masuk paparan macam ni lah. Nama produk, masalah terbesar. Kita hanya jawab guna point-point je. Point-point je. Contohnya sebelum ni saya buat kek mamasap lah. Kek mamasap. Contoh produk makanan, saya letak kek mamasap. Apakah masalah pembesar yang dihadapi oleh pengguna produk? Saya jawab je. Kalau tak ada idea, boleh tekan contoh. Kita akan dapat contoh lah daripada dia ada banyak contoh lah. Sebab copywriting kita dia akan kumpul. Setiap kali orang guna, dia akan kumpul data. Jadi kita boleh kita boleh tengok lah contoh. Contohnya masalah terbesar, susah nak cari kek coklat yang sedap. Contohlah saya letak. Lepas tu apakah result terbaik dan terpower? Nak kek coklat yang banyak coklat dan keju tapi rasa tak muak. Macam kek mamasat kan banyak coklat. Saya jawab satu ni untuk headline, kita kena jawab 3 lah. Biasanya 3 je. Jawab per point je, tapi dia akan generate jadi copywriting yang tak skema lah. Quickie ni saya suka sebab copywriting dia tak skema. Saya memang manfaatkan betul lah quickie ni. Boleh ada tips, ada tips juga saya nak tengok bawah ni. Kalau macam kita tak tahu, kita macam bela, boleh tekan contoh juga. Contoh. Lepas tu tekan next. Saya pilih apa tadi? Manfaatkan. Apakah manfaat dia? Saya tulislah. Boleh tulis kalau ada 3, tulis 3. Tulis 1 pun tak ada masalah. Kek tak muak contohlah. Kek tak muak. Manfaat dia. Dan sedap. Masukkan point-point je. Ni saya contoh saya pergi laju. Dan yang seterusnya CTA. CTA ni saya masukkan nombor WhatsApp lah. Biasa nombor WhatsApp saya. Kalau kita ada laman web, masukkan laman web. Kalau tak ada, biarkan je. Macam tu. Dan kita tekan submit. Dia simple je. Dia akan generate 10 copywriting. Copywriting 1, copywriting 2, copywriting 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni copywriting pertama. Kita boleh pilih Facebook ataupun WhatsApp. Kalau kita pilih WhatsApp, dia akan copywriting WhatsApp. Tu ada emoji semua. Saya buat copywriting pendek lah. Saya suka copywriting pendek kan. Macam tu. Kalau Facebook, sebab saya pilih 3, dia pendek lah. Dia ayat dia kan. Kenapa kau jual kek mamasap? Ni nak tahu tak? Dia okey lah, ayat dia tak skema. Saya memang guna. Macam tu. Saya okey lah. Kalau nak best, letak USP lah. Saya letak USP dan testimoni. Biasanya saya paling banyak guna testimoni dengan USP. Saya pilih 3 biasanya. Kalau nak pilih banyak pun okey. Dia akan terus buat 10 copywriting. Apa yang pentingnya sampai 10 copywriting? Kenapa nak buat sampai 10 copywriting ni? Kita boleh guna untuk kita punya Fboom. Fboom kita lah, kita guna Fboom kita lah. Sebab apa kita nak sekali buat 10 copywriting? Sebab kita guna untuk Fboom. Kalau kita guna Fboom, satu copywriting je, result Facebook akan detect kita sebagai spam. Jadi ini pelengkap lah. Pelengkap. Dia jadi pelengkap untuk Fboom. Lepas tu kita boleh back balik, tengok dah jadi 10 copywriting. Back lagi kalau kita tak nak manfaat, tukar je. Mungkin nak letak testimoni. Headline, testimoni, CTA. Saya biasa buat 3 je lah. Saya suka copywriting pendek. Tekan next. Sama je lebih kurang.
Testimoni biasanya saya ambil daripada WhatsApp lah. Kan WhatsApp kan. Saya copy balik ayat daripada WhatsApp tu. Biasanya kalau testimoni saya akan letak padankan dengan gambar orang WhatsApp lah. Orang WhatsApp dia suka chat kita kan. Saya letak je. Salin je balik ayat WhatsApp tu lebih kurang. Lepas tu next CTA. Macam biasalah masuk nombor WhatsApp ataupun masuk website. Kita akan generate lagi 10 copywriting yang berbeza. Dah kita ada 20 lah biasanya. Dah 20 pula. Dah copywriting je. Terkejut sangat bila terima banyak feedback positif pasal kek Mama Sap. Betul ke scam? Ayat dia tak scam lah. Kalau nak adjust pun adjust sikit-sikit je. Ini testimoni dia letak. Terus ni. Copywriting kedua pula. Geramnya kalau lah aku tahu pasal kek Mama Sap ni, tak adalah aku membazir masa lama macam ni. Kisah benar ni. Saya guna siapa lagi yang nak selesaikan masalah susah nak cari kek copywriting dia okey lah. Dan dia berbeza tau. Selalunya kalau generate copywriting dia akan nampak macam sama. Tengok. Betul ke scam? Jadi kenapa kena 10? Kita guna untuk Fboom. Biasanya saya akan terus guna untuk Fboom lah. Saya akan terus gunakan padankan dengan Fboom. Sekejap saya gunakan Fboom sekejap Saya padankan dengan Fboom. Sekejap saya stop share. Saya share screen saya. Okay, Fboom macam biasa. Ni Fboom. Buka Fboom. Login. Akan keluar akaun Facebook kita. Buka satu. Akaun mana-mana, Facebook mana-mana. Buka satu. Okay. Ni Fboom. First sekali macam biasa kita extract ataupun kita import group kan. Extract group lah. Saya extract group balik. Okay, dia keluar group. Ni asas Fboom lah, keluar group. Ada berapa group Facebook ni? Ada 259 group. Saya nak iklan ke 259 group ni hari ni. Lepas tu saya pilih post to group. Biasanya saya pilih post to group. Letak gambar. Tadi kek Mama Sap kan, carilah kek Mama Sap. Misalnya ni gambar kek Mama Sap. Saya biasa guna merah atau kuning lah background. Nak kasi orang scroll. Tapi kalau makanan biasanya gambar makanan orang memang stop lah. Kalau makanan tu kita ambil yang orang kasih orang lapar kan. Adalah teknik ambil gambar dia. Okay, ni kena check. First, saya letak je copywriting yang tadi. Saya buka balik saya punya quickie tadi. Mana saya punya quickie? Ni copywriting satu kan. Saya copy je. Copy. Okay, saya paste. Copywriting satu kan. Kita letak simbol ni. Kita lagi. Saya masuk copywriting 2 pula. Buka quickie. Copywriting 2 saya copy lagi. Kalau nak adjust pun memang adjust sikit-sikit lah biasanya. Saya paste copywriting 2. Dah ada dua copywriting kan. Enter lagi. Copywriting ketiga pula. Tak kunci lagi. Copywriting ketiga. Saya copy lagi. Lepas tu sama juga buat simbol ni. Copywriting 4. Saya buat sampailah 10. Sampai 10 saya. Okay, last copywriting keempat. Kalau dah 10 lah. Ni copywriting ke 10. Copywriting. Copy. Okay. Paste. Dan saya tutup. Ada macam ni lah lebih kurang. Takut tak nampak kan. Saya buka saya punya notepad jap. New. Mana font. Besarkan sikit font, takut tak nampak.
Tak cukup besar. Bila kedua besar tak? Simbol macam ni. Kita guna simbol macam ni. Saya letak copywriting pertama, copywriting 1 daripada QC tadi. Habis copywriting tu kita letak simbol ni. Simbol macam ni. Space boleh, tak space pun tak apa. Mana-mana je. Copywriting 2 pula. Daripada QC. Satu copywriting 3. Sampailah copywriting 10. Sampai copywriting 10. Lepas tu tutup balik. Format dia macam ni lah lebih kurang. Simbol ni saya ambil daripada kunci je biasanya copywriting. Jadi nanti dekat list group ni, kalau kita tengok ada group ni. Group pertama, group penduduk Putrajaya ni dia akan post copywriting 1 daripada kunci. Group kedua, iklan bisnes anda di sini dia akan post copywriting kedua. Lepas tu penduduk Kuala Lumpur Serta Ahli copywriting ketiga. Grup anak-anak Selangor copywriting keempat. Grup niaga Marang copywriting 5 dan sampailah ke 10. Jadi Facebook tak akan detect kita spam ke grup-grup. Sebab copywriting kita sentiasa bertukar. Sebab kunci dah buatkan 10 copywriting, lepas tu kita guna Adboom untuk blast sampai ke 10. Facebook tak detect kita spam lah. Sebab setiap benda yang kita post berbeza. Copywriting dia berbeza. Yang ke-11 ni nanti dia akan balik sebenarnya ke copywriting 1 balik. Dia akan balik dia akan balik ke copywriting 1 tapi Facebook tak detect kita spam sebab sentiasa berbeza. Berbanding kita kalau kita buat manual, kita copy satu copywriting HQ bagi. Satu copywriting kita copy, kita paste ke banyak grup. Memang 30 grup biasanya kita akan kena limit. Biasanya 30 grup kita akan kena limit kalau kita buat macam tu. Satu dia detect spam, satu dia detect kita, kalau copywriting kita menjual, dia detect kita menjual lah biasanya. Tapi ni kalau QC tak ada masalah lah sebab dia tak detect spam, dia tak akan detect spam. Tapi dia menjual, dia akan detect menjual lah. Sebab ada perkataan WhatsApp kan. Sebab copywriting call to action QC ni dia ada perkataan WhatsApp. Ni WhatsApp ni, link WhatsApp ni dia detect boleh menjual lah. Walaupun semua ni tak ada perkataan bonus, ada perkataan promosi, tak ada harga semua. Tapi ada WhatsApp.my ni biasanya Facebook akan detect menjual juga biasanya. Kalau menjual memang tak boleh banyak lah. Kita kena tukar gambar lah biasanya. Lepas post 50 kita tukar gambar lain supaya dia tak detect benda yang sama lah. Nak sentiasa berbeza lah. Cara dia biasanya kita tukar gambar lain, begitulah. Tapi dia tak akan detect spam. Tapi memang lepas tak ada masalah. Bolehlah buat ke banyak grup, 100 grup pun boleh. Bergantung pada akaun kita lah, akaun Facebook kita ni aktif ke tak. Biasa macam tu. Tapi daripada quickie, copywriting daripada quickie. Okey, ada soalan daripada Cik Emma Mesa. Okey, ada kelas ke tak? Macam ni. Saya akan cuba gagahkan setiap minggu saya akan buat 3 hari lah. Isnin, Rabu dan Khamis. Biasanya saya akan buat lah sebab setiap ada user baru. Kalau ada masalah ke apa benda ke pasal software, boleh tanya. Kalau masukkan dalam studio, boleh share screen. Sebab tu saya bagi 2 link. Studio dengan FB Live. Saya akan cuba buat setiap minggu 3 hari lah. Isnin, Selasa tak boleh sebab Selasa saya kena uruskan urusan ayah saya. Selasa tak boleh. Isnin, Selasa tak boleh. Rabu, Khamis. Jumaat HQ ada seminar. Biasanya saya akan cuba buat 3 lah. Cuma kadang-kadang ada meeting dengan HQ. Kalau malam tu saya ada meeting dengan HQ, saya terpaksa pindah petang lah. Dan kita akan pergi ke software secara berulang-ulang lah. Mungkin kita akan pergi ke Telegram, kalau dia ada Telegram, macam itulah dan seterusnya. Okey, sekejap saya share saya punya quickie tadi. Hari ni saya nak share pasal quickie. Sebab minggu lepas tak sempat nak share pasal quickie. Ni lebih kurang. Saya memang guna copywriting ni. Saya blast untuk produk saya lah, software. Saya guna untuk software dan recruit pun saya guna. Daripada ni saya Wabus lah, saya banyak dapat jualan Wabus guna copywriting quickie ni.
Fboom biasanya saya guna testimoni. Saya dapat banyak daripada quickie macam ni. Ni contoh contoh dia. Okay, kita back lagi. Saya back. First, quickie dia akan paparan ni, kita masukkan kita punya password. Itu je. Dua ni kan. Tadi yang ni kan, make and match kan. Kita make and match apa beza dia. Kita try make and match. Dia sama je. Kita boleh pilih minimal 3. Saya pilih testimoni. Pilih manfaat. Saya pilih banyak sikit lah yang ni. Dan CTA lah. Apa yang ni kita boleh naikkan ikut yang mana kita nak. Manfaat dulu ke, manfaat atas ke, baru headline. Ikutlah. Nanti dia akan susun jadi copywriting yang menarik juga. Ni benda ni. Saya pilih 4 elemen contohnya saja. Benda yang sama kan. Masuk nama produk, manfaat dulu. Saya pilih manfaat dia. Saya pilih cek tak muak dan sedap. Tak ada satu lagi. Saya sebab tadi saya letak manfaat dulu kan. Try manfaat dulu. Lepas tu dia pergi headline. Lepas tu next pula testimoni. Testimoni tadi saya masukkan. Dan CTA. Lepas tu kita submit je. Dia akan susun lah. Jadi copywriting yang ni. Tengok. Dia copywriting dia akan okey lah. Ni panjang sebab saya pilih 4. Dia jadi panjang sikit lah. Dia tetap akan jadi kisah 10. Dia akan susun. Best kan kalau dapat satu kek tak muak dan kek rasa sedap. Kenapa apa? Dia ayat dia tak skema. Okey lah. Tengok. Kalau nak adjust pun adjust sikit-sikit. Ini saya guna headline kat bawah ni. Saya manfaat dulu. Saya try manfaat dulu. Tapi boleh jadi copywriting yang okey juga. Ini untuk yang kedua lah. Alhamdulillah tak rugi dapat kemah masak ni lah efeknya ni. Dia generatekan. Jadi okey, boleh guna juga kepada satu kepada. Kalau nak buat manual pun boleh. Kalau kita sebab dia yang seronoknya dia quickie ni dia boleh login dekat telefon juga. Kalau kita nak buat plus manual ke grup pun boleh. Klik copy, paste kat grup 1, lepas tu pergi kat copywriting 2, copy plus ke copywriting ke grup kedua. Kalau kita nak buat manual kan, iklan secara manual di grup-grup. Ni quickie. Yang penting ada call to action ni lah. Kalau tak nak letak WhatsApp, kita main e-commerce, boleh letak e-commerce juga. Boleh call to action kita boleh link ni bukan spam bro, dia pergi ke terus WhatsApp. Tengok ayat dia okey lah. Ayat tak skema. Kau nak adjust pun adjust sikit-sikit. Saya memang manfaatkan quickie tapi saya tak guna yang ni. Biasa saya banyak guna yang ni lah. MS ni. MS pun saya test tadi okey. Boleh lah. Tak jadi mengarut lah copywriting walaupun manfaat kat atas kan. Okey. Yang pertama, pastikan kalau kita nak buat iklan ni, gambar lah. Gambar warna gambar tu supaya bila orang scroll tu stop. Gambar tu yang paling penting nak kasi orang stop. Gambar nombor 1 gambar. Lepas tu barulah masuk ke copywriting. Kadang-kadang saya guna copywriting simple pun okey. 3 je saya guna.
Oh okey, tak apa video. Video biasanya saya tak guna copywriting daripada Quickie ni. Video saya tak guna copywriting daripada Quickie. Biasa gambar lah, gambar orang terkejut. Ada cara-cara nak buat tu ada dalam bonus tu, nak buat gambar, nak pilih gambar orang terkejut, excited semua ada. Dia tunjuk cara gunakan Canva daripada bonus tu. Jadi boleh buat gambar yang menarik lah. Boleh buat gambar orang bila orang tu kenapa tiba-tiba gambar orang terkejut ni, orang excited, dia akan stop dan dia akan baca copywriting kita. Macam itulah gambar dia. Kalau video biasanya saya memang tak guna copywriting daripada Quickie lah, sebab kalau Facebook video ni yang penting kita kena tarik orang supaya dia tengok video kita sampai habis. Itu yang penting lah. Untuk nak jadikan video tu viral, biasanya kita kena tarik orang supaya dia tengok video kita sampai habis. Kalau kita buat ads, biasanya kena lebih 3 saat kan. Kalau ads kena orang tengok video kita lebih 3 saat kan. Kalau kita nak ads kita murah kan. Saya memang tak pakai copywriting daripada Quickie lah. Saya buat copywriting ringkas lah biasanya kalau video. Contoh macam ni, saya jual penapis air contohnya. Saya akan buat copywriting macam ni. 3 manfaat air kuku, dan yang ketiga tu mesti anda tak percaya. Saya akan beritahu contohnya lah, 3 sikit sangat, 5 lah. 5 manfaat penapis air kuku, dan yang kelima mesti anda tak percaya. Saya buat copywriting macam tu je lah, pendek macam tu je. 5 manfaat copywriting kelima, 5 manfaat penapis air kuku, dan yang manfaat yang kelima mesti anda tak percaya. Jadi orang akan tengok video kita sampai yang kelima. Dalam video tu kita cakap lah manfaat pertama, apa, kedua, apa, ketiga, apa, sampai kelima. Orang akan cuba tengok sampai habis. Saya nak tengok apa benda yang kelima tu, sebab kita kata yang kelima anda mungkin tak percaya. Jadi orang akan cuba tengok sampai habis. Itu cara untuk nak viralkan video lah. Kena bagi orang tengok video kita sampai habis. Buat macam tu. Saya biasa guna buat macam tu. Kalau ads pun sama, saya buat macam tu. Sekejap saya nak tengok kalau ada soalan. Quickie ni dia simple je sebab dia main masuk-masuk je. Dan dia bonus dia tu memang kena manfaatkan lah. Bonus dia memang pelengkap pada Quickie ni. Sebab saya memang banyak juga dapat sale untuk software daripada guna copywriting Quickie ni. Sebab saya tak guna, saya guna untuk Wabus lah. Saya jual software Wabus yang WhatsApp Blaster tu kan. Copywriting dia pun saya memang buat daripada Quickie. Dan saya belas dengan Fboom lah. Memang ada je lah link masuk untuk Wabus. Sekejap saya nak tengok kalau ada soalan. Okey, tu je lebih kurang. Kalau ada soalan. Sebab Quickie ni simple sangat. Cuma saya nak jangan ambil Quickie saja, ambil dia punya bonus tu sekali. Bonus dia sekali. Ada soalan ke? Okey, lagi satu yang Quickie ni seronoknya. Saya buat demo, bukan saya buat demo, ada saya punya partner buat demo untuk Mara. Pun diorang first time tengok copywriting yang Quickie buat ni pun diorang jadi suka. Terus hari tu terus dapat 30 order untuk Quickie. Saya buat demo, bukan saya, partner saya, tim kami lah buat demo untuk usahawan Mara guna Quickie. Diorang tengok copywriting Quickie pun diorang berminat. Tu kat area Sabah lah, baru 2 minggu lepas. Bila saya tanya kenapa semua tiba-tiba excited, sebab dia kata tu yang saya banyak guna tu, ayat dia tak skema. Sebab saya dapat daripada orang lah yang suka, sebab ayat dia tak skema lah. Dia kata macam tu, ayat Quickie tak skema. Lepas tu boleh pilih, tak semuanya kena isi. Kan dia ada 6 elemen, tak ke 6 boleh isi. Boleh isi 2, 3 pun dah, copywriting pun dah okey.
Tu untuk quickie. F-boom saya pergi ringkas je sekejap. Saya tengok ada tadi macam ada masalah F-boom kan kat grup. Sekejap saya tengok macam ada masalah F-boom. Okey, ni sekejap Okey, tadi ada ni ada Safira Kowe tanya kan, grup mana nak iklan guna F-boom kan. Kalau saya biasa memang grup jual beli dan grup community. Grup jual beli dan grup community. Apa kriteria saya pilih? Kalau grup jual beli tu mestilah 20,000 ke atas. Kena ahli dia 20,000 ke atas biasanya saya pilih macam tu. Kalau grup community, saya pastikan 5,000 ke atas ahli dia. Dan grup tu memang grup boleh beriklan lah. Saya akan pilih macam tu. Tapi awal-awal saya memang pilih macam tu, tapi makin lama dah tak boleh kawal lah sebab saya dah join dalam banyak grup. Kriteria pertama biasa saya pilih kalau grup jual beli pastikan 20,000 ke atas. Kalau grup community saya akan pastikan 5,000 ke atas. Biasanya kalau fail tu kalau banyak sangat fail, bukan banyak, kalau tak ada sukses langsung, semua fail, kita post kat F-boom tu biasanya yang pertama kita kena check memang kita punya Facebook tu bahasa Melayu. Kena tukar jadi bahasa Inggeris sebab F-boom dia tak faham. Kalau semua fail lah, banyak sangat fail. Kalau ada sikit-sikit fail tak ada itu bukan kalau sikit-sikit fail bukan sebab bahasa lah. Lepas tu kadang-kadang admin tu memang tak approve kan. Sebab bukan semua admin grup yang aktif. Ada grup yang kita beriklan terus masuk. Ada grup yang kena tunggu admin approve kan. Admin tak approve kan lah. Biasanya dia approve kan lambat. Kita beriklan hari-hari, kadang sehari sampai 2 kali. Jadi dia tengok iklan kita banyak, dia dah tak approve lah. Dia ingat kita macam kita spam macam tu. Kadang-kadang masalah admin juga. Admin grup. Jadi untuk pertama kali guna F-boom, saya akan join banyak grup lah. Banyak grup saya join dan saya akan buat iklan. Saya tengok yang mana yang fail tu saya akan buang dan saya akan save balik. Itulah cara dia. Hari ini semua fail. Ada Liza, Sis Liza kata kalau posting semua fail, biasanya kalau semua fail kena check lah bahasa kita punya bahasa Facebook tu, takut bahasa Inggeris. Takut bahasa Melayu. Satu sebab bahasa. Okey. Ada soalan ke? Saya buka lebih kurang 5 minit. Hari ni saya ringkas je untuk pasal quickie. Quickie ada first login. Sebelum buat copywriting, pastikan gambar kita menarik. Menarik ni bukan apa, gambar yang buat orang stop. Bila dia scroll, dia akan stop. Biasanya saya akan guna, kalau testimoni saya akan screenshot gambar WhatsApp lah. Gambar daripada WhatsApp saya akan guna. Tapi kalau gambar dari WhatsApp tak boleh buat ads tau. Memang tak lepas. Mula-mula lepas, nanti lama-lama disable. Kalau F-boom tak ada masalah. Gambar testimoni daripada WhatsApp, orang scroll dia akan tengok ni apa benda WhatsApp ni, dia akan baca perbualan tu lah biasanya. Tu. Lagi satu kalau gambar makanan tak ada masalah lah. Sebab makanan semua memang gambar buat orang gambar yang lazat kan. Gambar yang buat orang scroll, biasanya gambar macam terkejut. Orang scroll, kenapa tiba orang ni terkejut? Dia macam terkejut ke? Macam tu lah. Ataupun gambar warna merah tu, warna kuning ke, itu gambar. Pastikan marketing tu bila orang tengok Facebook dia stop dekat kita punya, baru dia baca copywriting. Gambar lah.
gambar dan copywriting. Macam tu. Kalau tak ada, okay, kalau tak ada salah kita tamatkan di sini. Mungkin kita akan jumpa Rabu. Rabu kita akan pergi ke antara Fboom atau Telegram. Kita tengok nanti macam mana. Saya insyaAllah saya akan cuba buat seminggu 3 kali lah, supaya semua boleh faham. Dan kalau ada soalan terus bawa soalan. Masuk studio. Ada 2 link saya bagi, studio StreamYard dengan FB Live. Kalau ada soalan nak share skrin, masuk studio. Sebab masuk studio boleh share skrin. Nanti kita akan tengoklah sangkut kat mana. Okey, terima kasih atas masa semua. Semoga semua ada sedikit yang boleh buat balik dengan cara guna Telegram ni. Sebab Telegram ni dia mudah je. Dia masuk je, masuk point je. Dan USP tu ada bonus USP Hero. USP tu kalau tak tahu apa yang membezakan kita dengan pesaing kita, kan ada manfaat semua, ada USP pun ada. USP tu apa benda? USP tu apa yang membezakan kita dengan pesaing kita. Macam kalau ejen penapis air ramai, apa yang membezakan kita dengan ejen yang lain? Kena fikir satu lah. Itu USP. Okey, terima kasih. Saya tamatkan di sini. Terima kasih semua atas masa yang diberikan. Saya macam mana sebelum tu saya nak ingatkan Quickie ni memang saya guna, dan saya memang gunakan untuk Fboom juga. Dengan Fboom dia match lah. 10 copywriting dengan 10 masuk ke Fboom dan dia akan blast dan tak jadi spam. Saya gunakan untuk Wabus. Saya jual software Wabus dengan tu. Memang lead hari-hari masuk. Lead hari-hari masuk, tinggal nak close kat WhatsApp je lah. Ada yang close, ada yang follow up, macam tu lah. Saya gunakan sepenuhnya untuk Wabus. Dia ada result lah bila gabung dua ni. Okey, terima kasih semua atas masa semua. Okey, Assalamualaikum. Saya tamatkan di sini. Kau tak ada soalan kan? InsyaAllah kita akan jumpa hari Rabu ni.